Tolong buang dalam mailbox zone sampai di rumah saya. Tukar nama orang lah. Boleh? Dah tukar nama orang lagi. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi pada malam ini kita bersama-sama berada dalam halaqah ini. Sambung perbincangan kita daripada surah Yasin. Kalau tak silap, saya mengambil ke-8. 5 saya. Ya, 5. Baru 5. Baru 5. Baik, dulu kita telah sampai ke ayat yang kelima. Ayat 4. Di mana dulu kita telah bincang tentang Al-Quran dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua benda yang sangat penting pada kita, iaitulah satu Al-Quran, yang kedua ialah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quran Allah turunkan sebagai panduan, Rasul Allah utuskan untuk membawa panduan tersebut, itulah Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengakui bahawa kedua-dua itu adalah betul. Quran pun betul, Nabi pun, Rasulullah pun betul. Dua-dua itu ada siratul mustaqim, bawa benda yang betul. Quran pun betul, Nabi pun betul. Oleh sebab itu kalau ada pahaman macam Kasim Ahmad tolak hadis, tolak Nabi, itu adalah suatu kesesatan yang sangat jelas. Ya. Sebab Rasul adalah salah satu daripada sumber hukum. Ya. Kalau tidak ada Rasul, kita pun tak boleh faham Quran. Dan kalau tidak ada Rasul, Quran pun Allah tak turun. Jadi kalau dalam hadis itu disebut an-yaqdam maqdil kirabil kindi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusikur rajulu alal yusikur rajulu muttaki'a ala arakatihi. Akan datang satu masa nanti, kata Nabi, seorang lelaki ya, yang sedang bersandar ala arakatihi, yaitu katil, bersandar di katil. Seorang lelaki
lelaki yang sedang bersandar di katil. Lalu kata Nabi, yuhaddisu bihadisin min hadisi. Lalu kamu cerita dekat dia hadis daripada hadis-hadisku. Fayaqul, lalu dia kata, maka dia berkata, bainana wa bainakum kitabullah azza wa jalla. Antara kami dengan kamu adalah kitab Allah azza wa jalla. Ma wajadna min halal, ma wajadna fihi min halal istahlalnahu. Pama wajadna fihi min halal istahlalnahu, wa ma wajadna fihi min haram haramnahu. Ala innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu harramallah. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Ini hadis tentang inti hadis. Hadis ini merupakan hadis alamat kiamat, hadis akhir zaman. Jadi bila kamu cerita kepada lelaki yang sedang bersandar atas katil itu, yuhadisu, kamu cerita, kamu bagi tahu dihadisin min hadisi, dengan hadis daripada hadis-hadisku. Lalu dia berkata, antara kami dengan kamu hanyalah kitab Allah. Maka apa-apa yang kamu dapati dalam kitab itu, benda yang dihalalkan, maka kami halalkan. Apa yang kamu dapati di dalam kitab, iaitu Al-Quran, dia mengharamkan, maka kami haramkan. Lalu Nabi kata tidak macam itu. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah samalah seperti apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada hadis yang menceritakan tentang adanya golongan yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan ini adalah golongan yang salah, yang sesat, yang keluar dari Islam. Kerana dia menafikan salah satu daripada sumber. Kalau kita tak mau percaya kepada hadis Nabi dan dia kata dia hanya percaya pada Quran, pun dia bohong, tak betul. Ya, sebenarnya golongan ni Quran pun dia tolak. Yang dia dakwa pama wajadna fihi min halal istahlalnahu, apa yang kami dapati dalam Quran menghalalkan, kami halalkan. Wa ma wajadna fihi min haram haramnahu, dan apa yang kami dapati dalam Quran itu haram, kami haramkan, pun tak betul. Ini kita baca ayat ala siratil mustaqim, yang iktiraf kata Nabi Muhammad itu berada di landasan yang betul Quran. Jadi kalau dia dakwa kata Quran kata betul, kami kata betul, Quran kata halal, kami kata halal, Quran kata haram, kami kata haram. Ini Quran kata Muhammad ala siratil mustaqim. Nabi Muhammad itu berada di atas landasan yang betul. Nak boleh tolak? Quran yang kata dia macam-macam, dia kata selawat ni puja Nabi. Kalau duk selawat pada Nabi, puja Nabi macam Kristian. Yang suruh selawat bukan kita, Quran suruh berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu Jumaat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat Nabi itu jadi rukun dalam khutbah. Selawat atas Nabi jadi rukun juga dalam sembahyang. Jadi tak betul lah pandangan kasih rahmat kita betul. Cuma itulah kita tidak ada undang-undang untuk hukum orang murtad mengikut Islam. Kita tak undang tu. Kalau ada undang-undang dia sikit sangat kena, tak padat.
sedikit sangat. Dan tak ada undang-undang untuk hukum orang murtad. Ya, jadi orang berani lah macam-macam lah. Kita tengok ayat bin dengan Tuhan, mengaku Tuhan. Kahar mengaku Nabi Melayu. Harun pun mengaku Tuhan. Tak ada kena apa-apa. Kadang-kadang kalau kita langgar hukum, kita caci pemimpin, dia lebih berat hukuman. Kena. Kita kata kat orang besar lebih kurang lah sikit. Kita kena lebih teruk. Kata kat Nabi tak ada apa, kata kat Allah Ta'ala tak ada. Kerana tidak ada peruntukan. Yalah, tapi kalau tak ada peruntukan, kalau kita nak buat boleh. Kadang-kadang orang yang kita tak suka, kita boleh dia dalam ISI nak dakwa dia tak ada bukti salah, kita boleh tangkap dia dalam ISI tanpa bicara. Kenapa Kasih Ahmad tak boleh kita tangkap? Kalau ISI tak ada, sekarang dia ada satu undang, nama dia undang-undang apa kita kata Akta Hasutan, di bawah Akta Hasutan. Ini hasutan ni. Kasih Ahmad ni satu hasutan. Tapi tak boleh. Baik, itu yang lepas kita bincang. Kenapa Al-Quran itu dulu dia penuh dengan hikmah? Kenapakah Rasul itu betul, Quran pun betul, Rasul pun betul? Kenapa? Kerana ayat 5 kata Tanzil al-Azizir Rahim. Itu cerita dia. Pasal Quran itu yang bawa mai, yang bawa turun dia Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Sebab betul, kalau kita rujuk kepada dua-dua Quran betul, Nabi Rasulullah betul, sebab yang bawa turun Quran Allah. Tanzil al-Azizir Rahim itu ni. Ya. Quran ni Allah Ta'ala yang bawa turun. Rasul pula Allah Ta'ala yang pilih. Ya. Allah Ta'ala yang pilih. Jadi kalau Allah Ta'ala yang bawa turun dan Rasul itu Allah yang utus, kita tak boleh terima dengan mengatakan tak betul. Habis siapakah yang betul? Ini satu hujah yang kita tak dapat nak sangkal. Siapakah yang lebih betul daripada Allah? Ya? Siapakah yang lebih betul daripada Quran? Wa man ahsanu apa? Ayat yang itu ayat yang orang mengajar Al-Quran. Quran ni yang lillati hiya aqwam. Dia bawa petunjuk kepada jalan yang betul. Siapa yang paling betul? Ialah Allah. Kenapa Allah yang paling betul? Sebab Allah Ta'ala Maha mengetahui. Ilmunya meliputi perkara yang telah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku. Semuanya Allah Ta'ala tahu. Maka Allah Ta'ala tu yang bawa turun Quran. Dan Allah Ta'ala itulah juga yang utus Rasul. Kemudian Allah Ta'ala itu menegaskan bahawa Rasul tu yang nak bawa Quran tu, dia ala siratim mustaqim, berada di atas jalan yang betul. Ini kita kena yakin. Dan memang tidak ada lah lain daripada itu yang betul. Kalau Quran tak betul, apa yang betul? Kalau Nabi Muhammad tak betul, siapa yang betul? Yang ni kita tak boleh ragu. Quran betul, Nabi Muhammad betul. Sebabnya sebab dia Tanzil al-Azizir Rahim. Quran itu diturunkan oleh Allah. Kenapa Allah menegaskan Quran itu Tanzil al-Azizir Rahim? Diturunkan oleh
Tuhan yang maha berkuasa. Tengok, Tuhan menggunakan sifat dia atau nama dia bila nak menegaskan bahawa Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha kuasa. Kalau yang turun buat turun Quran ni yang tidak bersifat maha kuasa, boleh jadi orang paksa dia. Kita nak memahami itu. Kalau dia bukan yang maha kuasa, yang ada kelemahan yang kita cakap, yang bawa turun Quran ni, mungkin orang suruh dia kata lagu tu. Mungkin ada orang suruh paksa kata lagu tu, buat Quran lagu tu. Tapi oleh kerana yang bawa turun tu dia yang maha berkuasa, tak ada siapa yang berkuasa atas dia. Jadi kalau dia bawa turun, dia kata macam tu, dia kata dengan kehendak dia, dengan kudrat dan iradah dia. Maknanya bukan ada orang yang menguasai Allah Ta'ala itu, yang memaksa Allah Ta'ala itu, yang menyuruh Allah Ta'ala itu supaya bawa turun Quran dan cerita macam tu. Tak ada. Itu yang Allah menggunakan dengan perkataan Aziz, yang maha berkuasa. Jadi maknanya kalau Allah yang maha berkuasa, maha segala-galanya, dan ada lagi sifat-sifat lain, ya, maka sudah pastilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul. Ya. Kemudian sifat Ar-Rahim, mengasihani. Ini di antara kita kata sifat kasih sayang Allah itu, antaranya ialah Allah turun Quran. Ya. Antara sifat kasih sayang Allah sayang dekat kita ni ialah Allah bawa turun Quran untuk jadi panduan. Kalau tidak akan susah kita kalau Allah tak buat turun panduan. Allah cipta kita, Allah tak bagi petunjuk, tak turunkan satu panduan kita. Pandai-pandai lah nak buat aku benar, akan susah kita. Ya. Tapi oleh kerana Allah sayang dekat manusia ni, terutama umat Muhammad lah. Ya. Terutama umat Muhammad. Umat Muhammad ni lebih pada umat lain lah. Ya. Lebih daripada umat lain. Sehingga umat Muhammad ni masuk surga, baru umat lain boleh masuk surga. Sebab itu ada sebahagian ulama kata surga yang tempat Adam duduk dan dibawa keluar Adam itu bukan surga yang ada sebenarnya ni, tapi surga yang dicipta khas untuk Adam sahaja. Atau ada pandangan ulama kata macam tu. Surga itu surga khas untuk Adam sahaja. Kerana surga yang Allah buat ini, siapa pun tak boleh masuk lagi, sehingga umat Muhammad masuk dulu. Itu dikatakan wallahu a'lam lah, itu pandangan ulama. Dikatakan sebab apa? Sebab antara alasan lagi ulama kata, kalau dah duduk dalam surga, kenapa ada benda yang dilarang oleh Allah? Kan surga ni tak ada benda larangan dah. Buat apa nak buat, kan? Tapi kenapa ada larangan? Bila ada dalam surga dilarang untuk mendekati satu pokok. Jadi sebab itu setengah ulama kata bukan surga yang ada yang akan masuk semua umat ni, tapi surga itu hanya sebagai satu tempat yang dicipta khas untuk Adam. Wallahu a'lam lah, itu pandangan ulama. Baik. Jadi antara sifat Ar-Rahim Allah ialah Allah menurunkan Quran sebagai panduan kepada kita, supaya kita ini tidak tercari-cari lagi apakah panduan yang baik untuk, maknanya menjadi panduan kita semasa kita hidup di atas muka bumi ini, dan juga panduan untuk selepas kita mati. Hebat tak hebat tuan-tuan? Manusia ni dia buat buku panduan. Semua kebanyakannya cerita pasal hidup, pasal dunia. Manusia lah.
Yang jadi kita tahu dia ada lagi hidup lepas tu ialah Al-Quran yang cerita. Al-Quran yang cerita. Pasal apa? Pasal manusia dia hanya tahu benda yang nampak. Yang saya kata yang saya kata bulan sudah. Dan manusia yang tak beriman ni, dia ambil yang nampak, tinggal yang dengar. Yang nampak benda yang atas dunia, yang dengar ni kebanyakan dia yang berhubung dengan perkara-perkara syariat, ialah perkara ghaibiyat. Benda gaib tidak boleh tengok, dengar saja. Dengar saja. Jadi orang tak beriman ni dia suruh ambil yang nampak yang nampak dunia dan tinggal yang dengar. Yang dengar ni belum pasti, dia kata tak tentu lagi ada, tapi kita ada. Kita orang beriman, kita bukan saja ambil yang nampak, tapi kita ambil juga yang kita dengar, iaitu yang tak nampak, yang gaib. Yang gaib. Lalu saya kata bulan sudah, benda gaib ni menunjuk kepada yu'minuna bil ghaib wa bil akhirati hum yuqinun. Dia kena yakin. Pasal apa kena yakin? Sebab benda tak nampak. Benda tak nampak ni yakin baru dia boleh terima. Kalau dia tak yakin, dia tak boleh terima. Pasal tak nampak. Hak dah nampak, memanglah dia nampak. Ni ayam nampak. Bila sebut dosa mana nampak, sebut pahala mana nampak, sebut dosa mana nampak, sebut surga mana nampak, sebut neraka mana nampak. Siapa yang boleh terima benda ni? Yang yuqinun, yang yakin saja. Tak yakin memang dia tak terima. Pasal benda tak nampak. Benda tak nampak. Di sebab itu perkara-perkara yang berhubung dengan hari kiamat, yang berhubung dengan hari kiamat, semua disebut dalam bentuk beriman. Yakin. Yakin bil akhirat yuqinun. Dengan akhirat kena yakin. Hanya orang yang yakin saja. Macam tuan-tuan yang main surau, yakin, alhamdulillah, ada keyakinan, tidak main bohong. Bukan nampak pahala. Yang kata semayang 27 kali ganda tu ada ke salam-salam boleh 27 ringgit? Tak ada. Kenapa tuan-tuan? Kerana adanya yuqinun dalam diri kita. Alhamdulillah. Cuma tahap yuqinun itu saja berbeza lah. Ada yang kuat, ada yang tak kuat. Tapi ada keyakinan. Ada keyakinan yang kita main Kalau tidak kita pun tak main. Memang tak ada apa. Kalau dah jenis nampak, memang tak nampak apa pun. Tak nampak. Baik. Jadi antara kasih sayang Allah itu ialah dia menurunkan panduan kepada kita. Turunkan Al-Quran. Baik. Sifat Al-Aziz Maha Kuasa Allah yang mencipta Quran itu juga dapat kita pahami, iaitu tidak ada seorang pun makhluk yang boleh menandingi Quran. Sampai Allah dah cabar. Bila ada orang yang mengatakan bahawa Quran ini Muhammad buat, itu sebabnya Allah menegaskan di sini Tanzilal Azizir Rahim ini antaranya ialah nak menolak tuduhan bahawa Quran itu Muhammad yang buat. Muhammad yang buat. Tuduhan itu ada. Muhammad yang buat Quran ini. Maka Allah tegaskan bukan Muhammad buat. Kalau Muhammad buat, tentu orang Arab lebih boleh buat Quran daripada Muhammad. Pasal Muhammad tak boleh baca dan Muhammad tak boleh tulis. Dulu dah saya kata kenapa Allah Ta'ala jadikan Muhammad, Nabi Muhammad tak boleh baca, tak boleh tulis, bukan berarti dia bodoh. Tapi bukan memang dia tak sempat belajar. Dia tak belajar, dia memang dia tak boleh baca. Quran yang Allah turun wahyu itu Nabi terus hafal. Nabi bukan baca. Tak ada apa mazhab macam kita Quran ni. Quran ni tulis kemudian ni. Zaman sahabat tu, zaman Umar, zaman Uthman baru nak tulis Quran ni. Zaman dulu tak ada mazhab macam kita ni. Kalau ada pun sahabat-sahabat ditulislah tentang pokok-pokok, kurma, binatang, semua belum lagi dibukukan lagi. Quran ni
Muhammad memang dia tak pandai menulis, kerana itu dia ada juru tulis dia, dan kita boleh membaca. Sebab itu dia hanya menghafal apa yang wahyu turun, malaikat ajar, terus Nabi ingat. Terus ingat. Lepas itu bila malaikat suruh baca, Nabi jawab, saya tak tahu baca. Nabi memang tak tahu baca. Kerana nak mengelakkan daripada tuduhan bahawa Al-Quran itu Muhammad yang tulis. Sebab itu Allah cabar, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Allah cabar, kalau kamu tak percaya Quran itu kami yang bawa turun pada hamba kami iaitu Muhammad, fa'tu bi suratin min misli, bawa mai satu surah seumpama Quran. Pasal kamu lebih pandai tulis, kamu lebih pandai membaca masyarakat Arab. Ngaji, Muhammad tak ngaji, tak sempat pun siapa nak ajar. Pasal apa? Pasal Allah nak ajar. Tak mau nanti orang tuduh, oh, bolehlah Muhammad ni dia pandai sebab dia kelulusan tinggi. Waktu ada orang kata Nabi Muhammad ni apa lah, ada orang kata orang peleceh, PMR pun tak lulus. Ada Muhammad tahu PMR kan? Kita jawab, kalau Nabi Muhammad tak lulus PMR, UPSR pun tak ambil, tiba-tiba dia boleh memimpin. Dia boleh memimpin juga, bukan dekat seorang dua dia memimpin seluruh umat. Kalau Nabi Musa umat dia saja, Nabi Isa umat dia saja, Nabi-Nabi yang lain umat dia saja. Bila mai Nabi Muhammad kafatan linnas, seluruh manusia, dia boleh pilih. Dan Nabi Muhammad boleh mengeluarkan hadis yang begitu hebat, sedangkan dia tidak ada kelulusan membaca pun tak boleh. Itulah membuktikan Nabi Muhammad itu mendapat wahyu, mendapat bimbingan Allah. Hebat dah tuan-tuan kalau orang tak lulus, tak ada kelulusan boleh pimpin. Hebat lah. Kalau orang ada PhD boleh jadi Perdana Menteri, boleh pimpin negara. Kita tak heran lah pasal dia ada kelulusan. Maka kita kagum dan rasa hebatnya dengan Nabi, sebab kita tulis tak tahu nak baca, tak tahu nak tulis, tapi dia boleh memimpin umat. Itulah hebat. Itu menunjukkan dia dilantik oleh Allah, dia dipilih oleh Allah, dia dikarbiah dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memimpin manusia berdasarkan wahyu Allah. Bukan kerana kita kata ilmu yang dia belajar. Jadi itulah tujuan dia Allah berbuat demikian. Jadi hebatnya Quran ini tidak ada siapa boleh tanding Quran. Dan memang banyak kali dah orang cuba nak tiru Quran, tak boleh. Ya. Jadi ini sebab yang mencipta Quran itu ialah yang Maha Perkasa. Sebab itu bila Quran turun, semua bijak pandai bangsa Arab, kita bisa kata dulu dah, Quran sebagai mukjizat, dan di antara mukjizat ini selalu jadi turun mengikut suasana dan keperluan pada masa itu, suasana yang dihadapi. Kalau zaman Nabi Musa contohnya, kebanyakan dia berdepan dengan tukang-tukang sihir, maka mukjizat Nabi Musa pun seakan-akan sihir. Kalau zaman Nabi Daud, orang bermegah dengan membuat senjata daripada besi dan sebagainya, maka diberi kurnia mukjizat pada Nabi Daud boleh melumpuhkan besi. Kalau zaman Nabi Isa, antaranya orang hebat dengan kedoktoran, maka Allah bagi Nabi Isa boleh menyembuh penyakit yang doktor tak boleh sembuh, iaitu buta dan sopak. Itu mukjizat. Jadi mukjizat ini diikut suasana. Jadi suasana Nabi Muhammad antaranya orang bermegah dengan bahasa. Setiap tahun ada pertandingan bahasa. Maka Allah turunkan Quran semacam itu. Quran itu bersajak, tapi bukan sajak macam sajak. Ada rema yang sama, olah-olah dia sajak, tapi dia bukan sajak. Jadi bila turun saja Quran, tidak ada siapa dapat menandingi Al-Quran dari sudut bahasa dan sebagainya. Kita tengok bahasa Arab yang paling mudah adalah bahasa Quran. Bahasa dia cukup mudah.
Kalau bahasa Arab itu payah. Tapi bahasa Arab Al-Quran, bahasa Quran ini mudah. Tersusun dengan cantik, isginam, sarafnya dan sebagainya. Cantik. Ya. Jadi begitu. Jadi itulah saya kata tadi, mai pula setengah manusia ini dia kata hanya Quran saja yang terjaga. Nah, ada orang juga kata Al-Quran di antaranya itulah tadi kasih aman. Ada juga orang kata Al-Quran ini saja betul, hadis-hadis ini tak betul, ayat ini ada tak betul, ada silap dan sebagainya. Quran saja yang betul sebab Quran turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis tak betul, ya. Itulah seperti kasih amat tolak. Jadi dia tak percaya Quran juga lah, macam saya kata tadi. Sebab Al-Quran kata ala siratul mustaqim. Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu Al-Quran yang mengiktiraf bahawa Nabi Muhammad itu contoh yang paling baik, tauladan yang paling baik. Kalau Rasulullah tak betul, maka Allah pun tak betul. Pasal Allah bilang orang tak betul. Ya tak? Kalau kita menolak kata Rasulullah tak betul sebab dia manusia, maka Allah Ta'ala yang pilih dia sebagai Rasul pun tak betul. Sebab itu kita kena yakin bahawa bila kita baca surah Yasin ayat keempat, Allah kata ala siratil mustaqim. Ya, Nabi Muhammad tu sabibahlah dia betul, dan Allah jamin dia betul. Ya, Allah jamin dia betul. Kalau silap Allah segera perbetulkan. Ya, kalau silap segera Allah perbetulkan. Allah akan tegur dan Allah jamin betul. Kalau kita kata juga alasan kata Quran saja betul, okey, Nabi Muhammad tak betul. Quran pun turun ke Nabi Muhammad juga. Nampak? Quran pun turun ke Nabi Muhammad juga. Jadi kalau Nabi Muhammad tu bohong, Quran pun dia bohong. Dia sebut lagu ni dia kata qala Allah Taala, tak jauh. Jadi maknanya tak kira alasan orang kata Nabi Muhammad dia tak betul, Quran saja betul. Maknanya kalau orang tolak Nabi Muhammad, mana Quran pun dia tolaklah. Sebab apa? Sebab kalau Nabi nak bohong, Quran pun Nabi boleh bohong. Sebab Quran bukan turun dekat kita, Quran turun dekat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sampaikan baligh apa? Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika, kata Allah, wahai rasul, itu perintah. Ya, batu rasul ini diturunkan wahyu dan dia wajib menyampaikan. Mana ayatnya, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika, wahai rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau. Fa illam taf'alu, kalau kamu tak sampaikan, tak buat macam tu, fama balaghta risalataka, maka kamu tidak menyampaikan risalah kamu. Karena rasul itu tak sampai risalah. Jadi ini kita kena yakin. Dan Quran lah yang sebut laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran, itu. Ya, sesungguhnya Rasulullah itu adalah menjadi ikutan yang paling baik bagi siapa yang mengingati Allah dan mengharapkan negeri akhirat dan mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi itu ayat Quran. Ya, nah, kalau tolak tak percaya Nabi Muhammad, mana tolak juga Quran. Quran lagi sebut Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya kamu kasih akan Allah, ikutlah aku, nescaya kamu dikasihi Allah. Mana Quran suruh ikut Nabi Muhammad. Quran suruh ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi maknanya tak boleh kita menolak hadis hanya hendak kepada Quran. Kalau kita berbuat demikian,
ini membawa maksud kita menolak juga Quran. Dan kita takkan boleh faham Quran kerana Quran hanya menyebut perkara-perkara kita kata asas. Contoh macam semayang, aqimus solat. Macam mana nak semayang? Kalau Nabi tak tunjuk, kalau kita tak mau pada Nabi, tertolak Nabi, Allah kata aqimus solat, dirikan semayang. Macam mana nak semayang? Macam mana nak mendirikan semayang? Lagu mana? Kalau ada pun dia kata warkamu, sujud. Macam mana rukuk? Macam mana rukuk? Siapa tak tahu? Warkamu, rukuk. Wasjud, waqtarib, sujud. Macam mana sujud? Semua tidak diberi penjelasan. Sebab itulah contoh dalam sembahyang Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu macam mana kamu tengok aku sembahyang. Siapa tengok? Sahabat, Baitul Tabi'in, sampailah dekat kita ini. Kita tengok ayah kita mau kita sembahyang, kemudian diikuti pula oleh kita kata anak kita pula tiru kita, kemudian cucu kita tiru anak kita, sampailah. Begitu. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Untuk apa Allah turunkan Quran? Untuk apa Allah datangkan Rasul? Ini dia tujuannya. Supaya engkau, yang ini Nabi Muhammad, memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang tuk nenek mereka itu telah lama tidak diberi peringatan dan amaran. Sebab itulah mereka lalai. Maksud tuk nenek di sini ialah keturunan Nabi Ismail. Lama dah. Kan orang Arab ni, bangsa Arab ni, yang keturunan Nabi Muhammad sebelah Arab ni ialah belah Nabi Ismail. Tu masuk tok nenek, lepas tu tok nenek orang Mekah ni. Siapa tok nenek ni? Nabi Ismail. Nabi Ismail dulu ni. Maknanya depa ni tok nenek depa dulu pernah diberi ingatan semasa Nabi Ismail. Apa punya jauh? Apa punya lama, lepas tu tak ada siapa nak hadap. Jadi mereka ini berada dalam ghaflah. Ghafilun ni ghaflah lah. Kita Melayu pun ambil ghaflah ni, guna ni ghaflah lalai lupa ghaflah bahasa Arab lah, ghafilun. Jadi peranan Al-Quran dan peranan Nabi, dua-dua memainkan peranan yang sama lah. Nabi pun datang kerana memberi peringatan, inzar. Quran pun turun sebagai inzar. Bahkan Quran itu sendiri disebut sebagai peringatan. Nahnu nazzalna dzikra. Sungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan, zikra. Peringatan itu Al-Quran. Al-Quran itu berperanan memberi peringatan. Rasulullah juga sebagai memberi peringatan. Sebab itu peranan Rasulullah nazir, basira wa nazira. Peranan Rasulullah nazira, basira, nazira. Basir makna bawa berita gembira, itu juga. Inzar ialah memberi peringatan, amaran dengan azab. Dengan azab, Jadi tujuan kedatangan Rasul dan tujuan Allah menurunkan Al-Quran antaranya ialah untuk memberi peringatan. Kenapa nak bagi ingat? Pasal lupa. Pasal lupa. Sebab tu tuan-tuan, benda yang kita dah ada maklumat, kita dah tahu dah benda tu, dia dipanggil peringatan, bukan ilmu. Macam tuan-tuan saya main mengajar ni bukan bagi ilmu kat tuan-tuan. Peringat balik dia, ilmu ni ada dah kat tuan-tuan. Yang saya habaq ni tuan-tuan tahu dah.
Bahkan tuan-tuan ni, ada di antara tuan-tuan ni ilmu dia lebih daripada saya. Jadi yang dah tahu, dia jadi peringatan saja balik, ulangan, ingatan balik saja, bukan ilmu. Kecuali kalau yang diberitahu itu tuan-tuan belum tahu, itu jadi ilmu, jadi maklumat. Kalau yang dah dibagi tahu itu dah ada dalam pengetahuan tuan-tuan, maka dia merupakan peringatan. Peringatan. Jadi tok nenek mereka tu dulu, bangsa Arab tu dulu pernah dah Rasul mai, iaitu siapa dia? Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya, Ismail pula yang sebelah bangsa Arab. Manakala Ishak sebelah bangsa Israel, Bani Israel, yang sebab dia Ma'lai, ya. Jadi maknanya mereka ni bukan tak pernah, tetapi kerana lama sangat dah. Dah lama sangat dia dah lupa, dah lalai dah. Sebab itu bangsa Arab, dia pergi juga buat haji. Dia buat haji, tapi haji cara dia telanjang tawaf, kan? Bertawaf secara telanjang. Sebab tu bila tahun ke-9 Nabi nak pergi haji, tapi oleh kerana orang Mekah pun pergi haji juga bertelanjang, Nabi tak mau campur, Nabi balik, ya. Sehinggalah pada tahun itu juga turun ayat surah Taubah, Bara'ah itu ialah kata pemutus. Mana kita kata membebaskan. Maknanya mulai tahun ke-9 turun ayat yang mengatakan lepas tahun itu orang kafir tak boleh lagi buat haji. Tak boleh dah pergi Mekah. Mereka tak boleh lagi membuat kerja-kerja haji, ya, bertawaf dan sebagainya. Itu yang kata Bara'ah. Surah itu disebut surah Bara'ah. Maknanya satu kata pemutus, declaration daripada Allah yang melarang dah orang-orang kafir. Maka dengan sebab itu tahun ke-10 Nabi pergi Mekah, tak ada orang kafir. Dan diharapkan, tu yang kata tanah haram sampai dah lah. Mulai tahun tu lah yang menjadikan orang kafir haram dah masuk ke Mekah. Sehingga tanah itu pun dipanggil tanah haram. Ia ada kawasan-kawasannya lah tanah haram. Sehingga bila kita pergi Mekah, kalau nak berihram, kena keluar pada tanah haram. Pergi tanah halal, barulah niat berniat ihram. Sama ada ihram haji atau ihram umrah, atau kedua-duanya sekali, kita kena keluar, baru masuk balik. Bila declaration ini, pada tahun ke-9 pula yang turun surah Taubah, Bara'ah. Sehingga surah Taubah tidak ada bismillah. Kerana surah kata pemutus, macam kita kata berpatah arah, nak buat bismillah apa? Bismillah minta rahmat. Pasal itu dia tak ada bismillah surah tu. Dia berkait dengan dua surah ni. Dia kembang surah Anfal dengan surah Taubah. Sebab tu ada orang kata surah Taubah sambung surah Anfal. Itu juga di antara sebab tak ada bismillah. Sebab kebanyakan dua-dua surah ni cerita pasal perang. Anfal pun perang, surah Taubah pun perang. Gaduh lah. Bara'ah tu pun gaduh lah. Tak benar dah orang kafir. Tapi orang kafir pun tak berani main, ya, tak berani main. Itu yang Rasulullah dia pergi haji pada tahun ke-10 Hijrah. Itulah haji penghabisan, itulah haji yang mula. Nabi pergi haji Hudaybiah. Kebanyakan Nabi buat umrah lah. Jadi itu. Jadi maknanya nak bagi peringatan, bagi amaran, ditunzira, ya, supaya Al-Quran dan juga Nabi Muhammad ini memberi peringatan. Sebab dah lama tak beri peringatan, ya. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada bangsa Arab lah. Kalau ikut, ya, diturunkan kepada orang Arab lah. Tapi dari segi pengajarannya tidaklah kepada
orang Arab, tapi diturunkan. Kebanyakan ayat ini diturunkan untuk orang Arab lah. Sebab itu ayat itu turun dua tempat yang kebanyakan Makkah, Madinah ya. Ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Kalau ayat yang menyebut berkaitan dengan iman, kebanyakan dia turun di Mekah dengan seruan ya ayuhan nas. Kalau ayat berkaitan dengan keimanan dan perintah untuk melaksanakan, itu ayat Madaniyah. Sebab itu bila mai nak buat, nak suruh buat, Allah akan mula dengan ya ayyuhallazina amanu. Bila nak suruh beriman, Allah mulakan dengan ya ayyuhan nas, lebih umum. Ya ayyuhan nas ini lebih umum. Pasal umum, pasal semua manusia diajar untuk beriman. Pasal apabila mai nak buat khusus pada orang beriman, kerana hak wajib buat orang beriman. Tak beriman tak wajib buat. Tak beriman tak wajib buat. Syarat wajib kan? Syarat wajib buat. Hukum-hukum yang diperintah oleh Allah, contoh syarat wajib sembahyang, syarat wajib puasa, kan dia syarat di Islam ataupun beriman, kan? Dan syarat sah pun mesti Islam. Orang kafir kalau dia sembahyang pun tak sah, walaupun betul sembahyang dia pun tak sah. Jadi sebab itu ya, ayat-ayat ini, Quran ini diturunkan kepada kaum Arab untuk bagi peringatan amaran kepada mereka. Ini kerana mereka lama dah tak diberi peringatan. Kalau ada pun saya kata tadi, semasa Nabi Allah Ismail, itu dia nenek moyang mereka itu yang keturunan daripada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim, ya, mereka itu tidak beriman disebabkan kerana lamanya tidak diutuskan Rasul dan tidak diberi peringatan. Oleh sebab itulah Allah mengutuskan Nabi Muhammad kepada penduduk Mekah untuk bawa ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai memberi peringatan akan azab Allah, dan supaya mereka itu teringat, ya, untuk beriman kepada Allah dan beribadat kepada Allah yang selama ini mereka lalai, ya, mereka telah terpesong daripada jalan yang betul, mereka tidak mendapat hidayah, mereka tidak beriman, dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengadakan, ya, mereka syirik dengan mengadakan berbagai-bagai Tuhan. Terutama orang Mekah di keliling Kaabah tu dikatakan ada 360 bahala, sama banyak dengan bilangan setahun, 360 hari. Itu tak termasuk lagi hak yang ada di kepala-kepala simpang nak masuk tu. Kalau macam kita lah ni kan, pintu gerbang. Kan kita lah ni kalau nak masuk satu negeri dia ada pintu gerbang lah. Ada apa buat berhala besar-besar. Dalam pintu nak masuk tu ada berhala besar. Dalam pintu nak masuk ada berhala besar. Tempat-tempat strategi seperti di tepi pantai, ya, ada berhala besar. Itu mereka itu. Jadi supaya kedatangan Rasul itu melarang mereka, mengajak mereka supaya mentauhidkan Allah. Dan mereka ni tuan-tuan bukan kata tak nak bertuhan. Penduduk Mekah ni bukan kata dia tak nak bertuhan, kerana fitrah manusia, saya kata fitrah manusia ni dia memang nak cari satu kuasa yang mana dia anggap boleh dia mengadu susah payah dia. Boleh kita kata dia persembahkan sesuatu. Itu memang fitrah manusia, dia mau lagu tu. Cuma dia tak betul. Dia tak betul cara penyembahan, pengabdian dan Tuhan yang mereka nak jadikan sembahan itu tak betul.
Jadi kedatangan Islam ini bukan menolak supaya mereka tidak bertuhan, ya, tapi menolak Tuhan-Tuhan palsu supaya mereka bertuhankan dengan Tuhan yang betul. Itu saja. Bukan tak bagi bertuhan, tapi jangan anda dah, jangan Tuhan itu berbilang-bilang, banyak. Jadi kedatangan Rasul ini memperkenalkan Tuhan yang sebenar, yang nak disembah itu lagu mana? Mestilah Tuhan yang nak disembah itu ialah iyyaka na'budu. Itu saja Tuhan yang nak disembah. Lain itu bukan Tuhan. Lain itu bukan Tuhan. Jadi itu yang nak dibetulkan supaya mereka tidak menyembah berhala dan melakukan berbagai-bagai kezaliman. Sebab itulah kerana mereka ni tak betul, kufur, syirik, banyak buat kerja salah, kerja zalim, maka dengan sebab itulah mai pula ayat laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Itu perkaitan ayat. Demi sesungguhnya telah benarlah siksaan neraka seperti yang telah dipermankan oleh Allah atas kebanyakan daripada mereka. Ya, inilah orang-orang kafir Mekah itu. Berpunca kerana mereka la yu'minun, tak beriman dengan Tuhan yang sebenar. Jadi maknanya oleh kerana mereka buat benda tak betul, mereka melakukan kufur, melakukan syirik kepada Allah dan melakukan berbagai-bagai kezaliman dengan mengikut hawa nafsu, maka sebab itu mereka layak untuk disiksa. Yang main sesungguhnya benarlah siksaan Allah seperti mana yang dikatakan oleh Allah bahawa mereka ini akan disiksa. Kebanyakan mereka akan kena siksa pasal fahum la yu'minun, sebab kebanyakan manusia tak beriman. Ini memang kenyataan lah tuan-tuan. Orang beriman dan tak beriman, orang baik orang jahat ni memang hak beriman sikit banding dengan tak beriman. Kita boleh tengok sendiri. Kita pun boleh tengok. Lepas tu pula hak buat baik pula sikit daripada hak buat jahat. Memang sikit. Ini yang Umar nak minta doa nak masuk golongan sikit. Lalu Rasulullah tanya siapa yang minta nak masuk golongan sikit. Lalu Umar kata kerana golongan sikit itulah yang masuk surga. Lalu Rasulullah kata betul. Kira kita tengok ni tak mengaji hari ni. Tahun depan orang ni katanya kena orang lagi tau. Dan inilah takkan banyak ni saja orang sini. Tentu lebih lagi. Kalau saya tengok sini, kita tengok tak lain tak. Tengok di Poso Seribu pula, pergi Poso Seribu. Hak main masjid sembahyang jemaah main ngaji banyak mana dengan hak tak main ngaji. Hak main ngaji pun tak tentu lagi. Hak tak main tapi pandai kata alah hak main ngaji pun tak tentu dia masuk surga dah. Pandai apa? Sembahyang pun tak tentu lagi. Kalau nak balik balik jawabnya. Kalau jawab nak balik balik itulah. Kalau hak kami main masjid tentu masuk surga, sembahyang tentu masuk surga. Hak tak main masjid atas sembahyang kompok masuk neraka. Tu kira balik gerak lah. Dia bukan macam tu. Sebab surga neraka ni Allah yang nak bagi, mana tahu esok dia tobat kan. Tapi nak bagi padan dengan hak dia kata tu kira begitulah. Dia punya mafhum mukhalafah, mafhum mukhalafah. Kalau dah mai pun tak tentu lagi, tak mai tentulah. Tak tentulah kan. Itu dari segi jawapan dia lah. Dari segi ketentuan Allah, wallahu a'lam lah. Itu isu ni mana tahu dia sedang dia bertaubat dan sebagainya, itu wallahu a'lam lah. Tapi sebagai kita kata dia punya mafhum mukhalafah tu macam itulah. Dan
Jadi itu sebab Allah kata dalam ayat 7 ni, ya, kebanyakan manusia ini diseksa. Sebab apa? Sebab fahum la yu'minun, kerana mereka tak nak beriman. Bukan tak beriman saja daripada dia, lebih daripada tu lagi. Kau tak beriman lagi, boleh tahan lagi. Mereka menentang pula. Ya, menentang Rasul-Rasul tu, mereka menentang. Mereka menentang Rasul-Rasul ni macam Nabi Muhammad. Bukan saja mereka tak mau beriman Nabi Muhammad, mereka tentang Nabi Muhammad, mereka halau, mereka buat macam-macam lah sampai mereka nak bunuh lah. Mesyuarat kata nak keputusan nak bunuh lah, tu yang berlaku hijrah. Dan nanti kita akan jumpa dalam ayat yang akan datang bagaimana apabila Allah utuskan Rasul ni, Allah cerita, ni cerita Nabi Muhammad. Ke depan Allah cerita Nabi yang dulu sebelum Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad mendapat motivasi. Allah cerita pula Nabi dulu Muhammad, seolah-olah Allah nak abang itulah Muhammad. Kalau hang kena, Nabi dulu pun kena. Sampai 3 orang Rasul hantar kepada penduduk Antakya. Nanti kita jumpa. Mereka lawan sampai pada mereka memberi amaran la illan tantahu lanar bimanaku. Kalau tak berhenti kami kejar. Itu dia. Apa mereka lagu tu? Dia nak kejar dengan batu. Ya, nanti kita akan tengoklah rentetan kaitan-kaitan cerita ni. Jadi maknanya bukan saja mereka menentang para rasul. Kalau di sini Nabi Muhammad SAW, bukan saja mereka tak beriman, bahkan mereka menentang rasul-rasul itu pula. Ya? Jadi maknanya layaklah mereka, sebab tu Allah kata haqqa, betul lah, benarlah perkataan Allah. Memanglah Allah itu benar, perkataan Allah itu benar. Cuma nak bagi penegasan kepada kita, betul lah, ya, bahawa mereka ini kebanyakannya kena seksa disebabkan mereka tak beriman. Bukan tak beriman, tetapi mereka menentang rasul-rasul itu, ya. Lain daripada itu, mereka melakukan kerja-kerja jahat, ya, menentang apa kita kata dakwah yang disampaikan oleh para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dikira orang paling jahat, tuan. Kalau dekat tak beriman, tak apa lagi, sebab itu orang kafir. Kalau dekat dia kafir, ya, lain cerita dia. Tapi kalau dia kafir, dia tak beriman, dia tentang pula Islam, boleh diperani. Kalau orang kafir pun ada yang kafir zimmi, ada yang kafir harbi, kan? Kalau dia kafir, dia tak kacau Islam, dia tak lawan Islam, cuma dia tak nak ikut Islam, tak apa, itu dah orang. Tapi kalau dia lawan Islam, dia tentang Islam, dia nak memerangi Islam, dia sekat Islam, apa orang? Kan? Dan lebih teruk lah tuan-tuan, kalau ada orang Islam sekat Islam, itu lebih teruk. Itu lebih teruk lah. Kalau kafir sekat Islam tu mana sabah juga lah. Tapi kalau dia mengaku Islam, dia pun sekat Islam, berat kan? Berat. Memang berat lah. Kalau dia orang Islam, surau masjid, dia tak pergi mengaji, ceramah, dia kacau masjid, surau, tak pergi mengaji dan sebagainya. Berat tu. Lebih berat kalau orang kafir lah. Ya, kalau orang Islam sendiri halang, ya, dia halang orang nak mengaji, dia halang orang nak laksanakan Islam, itu kira berat tu. Jadi orang Islam tak jadi macam tu lah. Tapi dia berlaku. Itu cerita lain tu. Yang tu nanti kena tengok bab munafikin lah, bab golongan lipat. Ya. Jadi untuk malam ni kita berhenti ayat 7. Ya. Berhenti ayat 7.
Allahumma shalli ala Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub kalimatan anzalna alaihim wa taqabbal ta'zim wa taqabbal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.